Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kena semangat lah. Saya bersemangat dengan Farah. Saya pun first time jumpa Farah. So saya pun bersemangat dengan macam mana Farah. Mungkin kita dah lama saya tidak berkongsi. Berjumpa dengan kalau tadi Farah cakap adik-adik, mungkin kakak, mungkin saya mungkin acik lah. Sebab saya lagi senior daripada Farah. Okey. Jadi okey, ni nama saya. Mungkin Farah boleh okey. Saya dah lama tak duduk atas stage yang sharing peluang sebenarnya. Kalau ikutkan, saya tengok adik-adik yang muda ni memang bukan movie Transformers je kita tengok. Kita susun playlist kat dalam Netflix mungkin. Lepas ni kan. Kalau ataupun mungkin kita dah ada plan, kita nak pergi mana kan. Tapi bagi saya mungkin bila saya 20-an ataupun mungkin masa saya belas-belasan tahun, kita mencari, kita sebenarnya deep down inside, kita sebenarnya dalam keadaan mencari diri ataupun mencari lagi kita ni sebenarnya kerja ni je ke? Kita sebenarnya apa yang kita buat hari ni takat ni je ke? Jadi masa tu saya pun pernah berada dalam stage yang mencari-cari peluang sebenarnya. Adakah kita katakanlah masa tu saya adalah saya introduce background saya sikit. Saya adalah science graduate. Saya ambil degree dalam bidang microbiology. So kalau katakan orang tahu microbiology ni apa, dia adalah kaji-kaji kepada geng-geng COVID tu lah. Kaji kuman. Jadi saya kaji kuman. Saya suka apa saya belajar. Saya memang suka apa yang saya buat. Dan saya suka saya punya final year project. Maksudnya apa yang saya habiskan. Saya adalah orang yang suka habiskan apa yang saya buat. Dulu saya tak tahu benda tu. Tapi sebenarnya bila kita start accomplishing benda dalam life kita suka. Tetapi sampai waktu saya hampir graduate, saya menyedari yang saya tak boleh kerja sebagai seorang microbiology. Kenapa? Sebab bila saya intern praktikal, saya realise saya dan kawan-kawan waktu tu kita pangkah kalender. Maksudnya katakan kita internship 2 bulan. Kata 2 bulan tu sebenarnya total dia bukan 60 hari pun. Tambah tolak cuti, kita internship masa tu 45 hari sahaja. Saya ada kawan yang pangkah kalender. Maksudnya okey, dah 7 hari dah, 5 hari dah. Jadi sampai satu peringkat saya terfikir, kalau saya kerja, saya nak pangkah kalender sampai bila? Maksudnya ada ke ending kepada hari saya pangkah kalender tu? Tak ada. Melainkan you memang cari dua, cari kerja baru ataupun cari peluang. Maksudnya cari opportunity. Apa benda lain yang you nak buat? Dan memang saya sebenarnya memang bukan batch adik-adik sebenarnya. Tapi saya akan relate balik kenapa waktu tu saya sebenarnya mencari sesuatu. Jadi mungkin saya pula ada kawan-kawan yang rajin lepak kot agaknya kan. Jadi rajin lepak. Jadi bila kita katakan kita pergi KL, kita pergi Jalan Ampang yang KLCC tu. Betul ada kedai mamak kan. Lepas tu kita macam nampak satu sport car kan. Pada saat tu belum ada lagi geng-geng Dr. Aziza yang suka ambil gambar kereta tu. Jadi kita tak tahu peluang-peluang pelik-pelik macam tu kan. Jadi saya selalu terfikir, anak Isu Aslam kot. Maksudnya anak orang kaya sahaja yang mampu mungkin pakai kereta mewah, mungkin mampu pergi. Dulu tak ada orang share social media, jadi kita taklah begitu macam orang ni pergi sana, orang ni pergi sini kan. Hari ni kita boleh tengok pula benda tu. Tapi bila sampai peringkat kita, bila kita punya peluang kan. Jadi kita rasa macam kalau kita orang biasa ataupun kalau kita sebenarnya bukan ambil course yang mungkin money making, macam actual real science kan, memang boleh make money in other way kan. Jadi kita pun rasa macam sampai situ je ke. Jadi apa yang saya nak share hari ni adalah mungkin different. Kita ambil je benda ni sebagai masa saya dululah, saya anggap benda ni saya ditakdirkan untuk malam tu tahu apa sebenarnya yang waktu tu saya buat.
Dan siapa yang sebenarnya yang ajak saya untuk tengok tu adalah kawan saya yang saya percaya. Maksudnya saya percaya yang dia tidak akan menjerumuskan saya ke dalam benda yang pelik-pelik. So saya rasa okeylah, tak apa. Saya pun datang, saya pun tengok. Saya masuk dalam event yang sama je, sama je tajuk dengan apa yang saya buat hari ni. Dan itu menjadi satu wake up call. Saya pun macam okey, ada rupanya peluang kat dalam mungkin kat dalam Malaysia, mungkin kat dalam KL yang membolehkan saya buat benda yang saya rasa sebelum tu impossible. Okay, start sekejap ke sana. Dah lama tak pegang clicker nama dia. Jangan dia tak jadi. Okay, alright, okay. Ni anak saya. Saya adalah mak anak dua sebenarnya. Dan okay, masa saya graduate daripada UKM, saya ambil sains kan. Okay, orang ambil sains senang dapat scholarship JPA. Maksudnya kami ni makan PTPTN tu satu semester sahaja. Masuk je dalam isi borang. Saya kena cerita saat saya isi borang. Okay, dalam harapan kita, basah lama tak buat talk. Okay, dalam harapan kita, mungkin kita rasa macam, okay, kalau katakan kita ambil JPA ni, boleh dapat kerja ni. Sebab apa? Kita ambil duit kerajaan kan? Kerajaan kenalah panggil kita kerja, betul tak? Lepas tu orang JPA tu musnahkan harapan kami waktu tu. Tapi position kerja kerajaan ni tak banyak, jadi janganlah harap sangat. Allah, macam tu kan. Kita macam, alamak, masa tu saya tak tahu lagi tangga gaji kerajaan tu sebenarnya berapa. Maksudnya yang mengharap sangat tu. Jadi kita kata mungkin kalau kerajaan panggil tu kita tak payah harap lah dapat kerja. Betul orang tu kata, jangan harap sangat. Tapi beasiswa tu dapat. Jadi kita okey lah, okay, tak apa, hutang PTPTN tu tak banyak. Jadi okey. Jadi kita berada dalam keadaan macam harapkan interview tu. Okey. Sampai satu peringkat, lepas saya berada dalam grup yang saya buat apa saya buat masa umur saya seperti adik-adik tu, saya takut nak pergi interview JPA. Kisah dia, sebab kami dapat panggilan, memang dapat surat panggilan. Tapi waktu tu saya memang takut nak pergi. Takut dapat. Because kalau you dah kerja kerajaan, you ambil sekolah, dia ada pula clause dia, tak boleh berhenti sampai berapa-berapa tahun. Allah. Sebab masa tu saya dah pun ada kerjaya yang bagi kat saya lebih daripada apa yang apa yang kita boleh dapat dengan degree kita tadilah. So saya kata memang you boleh tukar persepsi you, because apa yang saya buat masa tu, apa yang mungkin peluang yang kita akan nampak malam ni, buka minda saya, there are so much things yang you boleh achieve dalam you punya life. Okay, saya cerita saya involve dalam network marketing since 2006 tu adalah saya buat apa yang saya buat dulu, dan apa yang saya akan share pada hari ni. Salah, sana. Sorry. Okay, so kita sebenarnya sebelum, kalau kita buat apa pun kita kena tahu objektif, betul? So kita kena tanya diri kita lah, ataupun kita boleh tanya orang sebelah, kenapa kat sini? Kawan aku ajak, contoh kan? Ataupun kenapa kat sini? Ikutlah siapa yang ajak kita kan? Ataupun kita mungkin masa saya cerita balik cerita saya tidak datang kerana orang ajak. Saya datang kerana kawan saya tak nak ajak saya. Dia cerita dia buat apa? Lepas tu dia tak nak ajak saya. So saya kata, lah, tak aci lah, betul tak? Tak aci lah. Dia tak nak cerita dengan saya apa opportunity dia. Sebab apa yang dia cerita kat saya waktu tu adalah dia ready to graduate. Okay, saya ada ketakutan saya masa tu, kalau katakan kat sini masih ada student, masih ada fresh grad. Ketakutan saya adalah memang takut tak dapat kerja, kerana saya macam mana saya cakap, okay, parents saya dah tak ada masa umur saya 16. Waktu saya umur 16 hati saya tingkatan 4. Jadi apa yang macam mana saya meneruskan pengajian saya adalah abang saya yang contribute lah. So saya punya ketakutan adalah saya tak nak ada sela masa yang saya tidak bekerja. Sebab saya tak nak ambil duit abang saya. Sebab banyak pula sebab dia kan. Sebab saya tak nak masam muka dengan kakak ipar saya. Sebab memang benda tu baik mana pun lah kakak ipar kita dengan kita, kalau boleh tu kita tak nak lah ambil duit suami dia. Betul tak?
Jadi waktu tu saya macam saya tak boleh jadi ni, tak boleh jadi ni. Masa tu saya tak grad lagi. Memang saya baru second year belajar. Jadi tiba-tiba suara saya hilang. Okey ada. Jadi saya masa tu memang saya paksa kawan saya bawa saya tengok apa yang dia tengah buat sebenarnya. Jadi apa yang saya cari masa tu adalah benda yang ketiga. Benda ketiga, saya cari peluang, saya cari opportunity. So saya nak bezakan kat sini adalah kita kena ada, kenapa kita kena ada why. Kenapa kita kena ada sebab je. Okay. So gambar ni yang tudung pink tu sebenarnya saya. Yang tudung pink tu sebenarnya saya. Saya bukan ni bukan iklan buat kurus ke apa. Relax. Okay, saya cuma nak bagi tahu why. Kenapa you kena ada why dalam life you? Kenapa you kena ada kenapa you kena ada sebab? Kenapa you kena ada strong why? Kenapa you buat something? Saya cerita, ramai orang nak kurus. Ustaz, macam kalau kita baca, ramai orang nak kurus, tapi berapa orang berjaya kurus sebab dia tak ada why. Dia nak why dia lah sekadar nak pakai baju cantik kan, daripada baju XL nak pakai baju S. Dia tak ada strong why. So orang yang ada strong why sahaja yang akan pekakkan telinga dan jalan je terus dengan method yang dia dah jumpa. So kena ada why yang bagus lah. Barulah boleh daripada tudung pink tu jadi tudung pink juga. Malam ni kan. Okay. And then why yang seterusnya mungkin kita punya family member lah. Maksudnya itu anak saya yang dah besar tu masih dia kecil. Tu maksud saya memang kan. Tapi memang apa why you sebenarnya? Why saya adalah saya nak menjadi seorang yang sihat dan boleh jaga ahli keluarga saya dalam keadaan yang terbaik. Sebab saya memang tak ada diabetik ke, memang tak sempat lah. Memang tak sempat kena diabetik, memang tak sempat kena penyakit-penyakit kronik lain yang boleh disebabkan oleh berlebihan berat badan tu. Tapi saya tak boleh nak bagi 100% kepada family member saya kalau saya berada dalam keadaan obese. So itu sebenarnya yang key point dia lah, kenapa saya all out kan. Jadi yang seterusnya why saya adalah ni adalah saya dan kembar saya sebenarnya. Saya adalah saya sendirilah kembar, saya tidak beranak anak kembar, saya sendiri yang kembar. So why saya pada masa saya muda adalah saya cakap tadi kan, ayah saya tak ada masa saya umur 16. Jadi saya dengan adik saya lepas ayah saya tak ada, kami tukar sekolah. Adik saya tukar sekolah. Jadi saya ada momen-momen yang saya masih ingat dalam minda saya yang saya tak nak saya masih ingat the moment yang kita kat bus stand, saya naik bus tambang, saya nak pergi sekolah lain. Adik saya naik bus express sebab dia masuk SPP. Dan memang tak ada ahli keluarga yang boleh hantar kita pergi asrama. Memang tak ada ahli keluarga yang boleh temankan kita sampai ke pintu dorm. Dan waktu tu saya cuma ingat yang sampai satu hari nanti saya memang sentiasa nak buat yang terbaik untuk adik saya ni. Saya ada 2 abang ni sebenarnya, tapi saya aim. Jadi setiap kali adik saya balik daripada belajar overseas ke, balik daripada mana-mana ke, saya nak, memang rezeki dia lah, memang setiap kali dia balik saya berada dalam keadaan banyak duit. Itu memang why saya. Saya memang kalau dia tak ada tu saya tak adalah pula duit kan. Tapi waktu dia ada tu memang saya boleh spend the most. Jadi saya puas hati. Perit saya yang saya rasa tu saya boleh letak ke belakang. Jadi you kena ada why sebenarnya. Kenapa you nak that kind of opportunity? You nak be ready untuk siapa? Kalau katakan orang lain, mungkin saya dah tak ada parents, mungkin orang lain rasa dia nak berbakti lebih kepada mak dan ayah dia. Macam mana? Dan saya akan ceritakan kalau katakan you kerja, macam mana you sebenarnya struggle diri sendiri, belum lagi nak give back to the family. Tapi macam kita rasa macam kita finally ada opportunity, saya ready to give back sebelum saya graduate. Sebelum saya bukan koyak buang tau. Sebelum saya koyak yang slip result tu. Saya ingat saya koyak slip result yang saya layak ke tak convo tu. Sebelum tu saya dah pun jadi 5 figure earners. Maksudnya saya dah buat
gaji 5 angka. Macam mana tu jangan tanya saya kat sini. Cerita nanti. So sebenarnya opportunity. Yang penting tu adalah opportunity. Apa yang turun on your lap hari ni untuk you tengok, untuk you get ready. Ready tak saya? Ready tak kita untuk menghadapi kehidupan kita selepas kita graduate? Okay. Jadi waktu adik saya kahwin, saya boleh pergi wedding dia. Ni dia kahwin dulu saya memang kahwin lambat sikit. Lambat banyak sebenarnya kan. Okay. Saya dah pun boleh ni, tapi saya bukan anak murid Dr. Azizan Saya dah pun boleh memandu kereta tu pergi wedding dia. Jadi saya boleh memandu dia sekali lah kan. Sebenarnya jangan tengok lama, nanti hati saya berdarah kembali. Okay. So saya nak bagi tahu dengan adik-adik kat sini, apa beza job, kerja yang kita pergi interview tu, yang kita tulis resume tu, dengan opportunity. Okay. Kat sini ada yang dah kerja tak? Ada tak yang dah kerja? Tak ada? Oh, ada kerja. You look senior. Senior. Kan, okay. Kerja ni bagi saya lah, as long as you under qualification, kerja you boleh dapat. Kan? Tapi opportunity, that's different. Opportunity choose. Dia nak turun atas riba siapa. Tetapi nak dapat kerja tu, nak dapat kerja ke, nak tukar pekerjaan ke, ada. Cuma kena tak dengan kita? Kena ke dengan kita punya target? Ataupun sekadar kerja, sekadar 9 to 5? Atau sekadar kita sebenarnya tak tahu ending dia bila? Maksudnya bila nak habis cycle tunggu gaji ni? Bila nak habis cycle tunggu 27 hari bulan hari gaji kan? So maksudnya macam mana? Macam mana kita sebenarnya bezakan job dengan opportunity? Okay. Saya tak naklah sentuh kepada siapa yang memang buat gaji 5 figure ke apa semua kan. Okay, 2,500 ni kan, betulkan saya kan, kalau saya silap, ini adalah gaji fresh grad ke sekarang dah lebih tinggi? Saya pun tak pasti, sebab saya dah tua sebenarnya. Gaji fresh grad hari ni, saya rasa kalau kita grade, kalau kita kerja government, kalau kita grade degree 20 kan, grade degree 41 tu, saya rasa 2,100 macam tu je kot. Saya rasa masa dia punya starting. Tapi maksudnya nak dapat 2,500 tu dia kena makan tahun juga baru dapat. Okay, katakanlah ini adalah kalau tempat kerja saya sekarang, ini adalah gaji fresh grad lah yang kita bayar. Dan sebenarnya yang rendah lah sebenarnya kan. Okay, bawah tu adalah apa yang biasanya kita spend. Okay. SLK tu bukan S-Class Mercedes. SLK tu adalah small little kancil atau cute little Kelisa. Yang mungkin tahu sekarang, sebab itu zaman saya sebenarnya. Kalau zaman sekarang mungkin Azia ataupun Iris pun saya rasa lagi mahal kot sebenarnya kan. Tapi itu yang kita boleh bawa waktu kita fresh grad. Ataupun siapa yang ada rezeki lebih, mungkin masa kita fresh grad kerja tu, kita bawa kereta yang ayah kita bagi kat kita masa kita dekat U lah. Tapi biasanya CLK atau SLK lah yang kita orang punya zaman bawa waktu kat uni. So rumah 600 tu bukan bayar rumah, bukan bayar macam mana, bukan bayar loan rumah. Itu kalau kita masih duduk dengan mak ayah. Kalau kita nak bayar loan rumah dengan gaji 2,000, rumah apa yang kita sebenarnya boleh bayar bulan? Phone. Itu saya pun tak pastilah data-data plan yang ada zaman sekarang ni yang sesuai, yang you tak pi buat pula installment beli iPhone 14, 15 tu semua 150. Kalau you buat installment beli segala phone tu, tak cukup 150. Entertainment ni yang macam tadi lah, cerita Transformers, Fast X, semua saya tak tengok lagi kan. Tapi semua-semua tu lah, you nak pergi bowling, you nak pergi macam benda sekarang kan, e-sport lah, tak apa benda kan. So cukup ke 300? Saya rasa 300 tu mungkin tak lepas kot kalau nak pilih Golan kan. Tak lepas kalau kita nak jauh sikit. Mungkin Splash Mania tu macam okey lagi lah kan. Tapi kalau campur makan apa semua tergulik, 300 tu tak cukup. Tapi tak apalah, tu je bajet kita ada sebagai fresh grad kan. And then groceries campur meal tu dia makan. Saya pun tak pasti RM400 tu cukup ke tak. Kalau kita makan sehari RM10, cukup kan? Cukup lah. KFC sebulan sekali. Saya dulu KFC 6 bulan sekali kot masa saya kecil. Tapi sekarang ni mungkin budak-budak sekarang
McD dan KFC tu adalah macam ruji saya tengok kan. Tapi mana ada bawah RM10. So RM10 sehari tu mungkin makanan biasa. Makanan special tu mungkin seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali kan. And then takkan tak nak bagi kat parents, betul tak? Kita dah penat-penat dia hantar kita belajar masuk universiti, gaji pertama tu kita allocate lah 10%. Mungkin 10% gaji pertama, gaji kedua lepas tu ayah dah tak mampu dah. Biasanya akan jadi benda yang macam tu. And then tu parking tol, kalau kita duduk kat KL ni, saya rasa 150 tu minimum. Memang minimum. Kalau macam saya kalau macam saya yang kerja 150 tu saya boleh claim balik. Parking, tol apa semua saya claim dengan company balik. Kalau katakan memang itu trip bekerja lah. Tapi kalau kita tak boleh claim balik, itu datang daripada duit poket kita lah. Saving? Saya tahu, saya rasa saya memang tak ada kot. Tak ada nak saving. Macam mana kita yang orang yang macam orang yang suruh invest ke apa, dia akan bagi tahu kan, save dulu. Macam nak save dulu kan? Jadi kita pun, that's why lah bila kita ada job, dia akan jadi macam setiap kali kita tunggu hari gaji. Sebab apa? Sebab itu sahaja yang memungkinkan kita nampak, memungkinkan apa yang boleh ada. Jadi kenapa kita perlu satu opportunity landing on our lap is because kita sebenarnya ada impian. Lepas tu ada pula lagi satu kan, dia macam apa, suara-suara kena ukur baju badan sendiri apa semua. Ini tengah ukur lah kan. Kita bukan ukur duit kita ukur kekuatan kita. Boleh ke tak? Okay, duit ni saya dulu ingat, yelah maksudnya orang kan kata ukur baju badan sendiri lah, tu je kemampuan kau lah, nyanyi-nyanyi kan. Bukan duit dia akan datang to the strong people. Hanya orang yang boleh handle duit akan dapat duit tu. So you have to build yourself, you have to build your character atas platform apa? Maksudnya kalau katakan kita sebenarnya student yang biasa-biasa, yang pergi sekolah balik sekolah lah, pergi kampus balik kampus kan, kita tak belajar apa-apa. Ataupun kita adalah orang yang very kurikulum, kurikulum je. Koko tak pergi. Sebab apa? Sebab kita pun tak faham kenapa ada kurikulum kat sekolah ni kan. Saya nak bagi tahu platform-platform tu lah yang bina kekuatan kita untuk melayakkan kita achieve opportunity tu. Untuk kita recognize bila opportunity tu jatuh atas riba. Balik kepada cerita saya yang kehilangan parents waktu umur 16. Saya tahu saya matured awal. Maksudnya saya terpaksa matang awal. That's why saya rasa pada saat tu opportunity tu pilih untuk jatuh kat atas lap saya earlier than daripada kawan-kawan saya. Sebab saya boleh handle. Jadi kita nak kena tahu kenapa kita nak cari platform untuk adik-adik ni kuatkan diri. Kita nak jadi generasi yang macam mana. Jadi waktu tu saya memang ingat, kalau katakan kami kan masa tu memang graduates kan. Jadi kami akan selalu juga jumpa parents. Parents akan datang dan dengar. Parents nak dengar sebenarnya. Ada parents yang datang serahkan anak dia supaya kawan dengan kita. Bukan nak ni lagi pun. Sebab apa? Sebab dia tahu yang kami tiada seni membuang masa. Maksudnya, saya tak tahu cakap kosong dulu. Kalau saya pergi kedai mamak, saya pergi kedai mamak ke kedai apalah yang kalau sembang, saya tak tahu macam mana nak cakap kosong. Kalau katakan saya tak bercakap tu, maksudnya saya dah tidur. Kalau saya cakap tu, saya memang make sure apa yang saya cakap tu bukan cakap kosong. Bukan sembang saja, bukan tengok TV yang dalam kedai mamak tu. Sebab saya tengok orang buat, saya rasa semak perut sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita nak orang yang berada dalam grup kita tu adalah orang yang boleh berfikir, orang yang ada thoughts, orang yang ada sahsiah dia, orang yang bina sesuatu dalam diri dia. Okay. Sudahlah, kita tengok gaji ni kan. Kita tengok benda lain pula. Ya. Kejap Tak keluar. Okay. Ni sebahagian daripada apa yang saya cakap tadi. Sebahagian daripada apa yang saya cakap, macam mana platform tu bina attitude you. Macam mana, kenapa Koko tu is for you. Apa yang maksud non-stop learning in networking. Sebab apa? Sebab kita jumpa orang yang berbeza setiap hari. Satu saya cakap, kalau saya jadi microbiologist, saya masuk kat dalam lab kan, saya akan kekal buat benda yang sama. Walaupun saya ada degree, saya macam kerja kilang. Masuk sampel, keluar sampel, key in sampel. Masuk sampel, keluar sampel, key in sampel.
Lepas tu kan, saya rasa macam mungkin minggu pertama seronok sebab you discover new things. Saya dulu intern kat dalam hospital. Lepas pada tu logbook saya dah tak tahu nak tulis apa. Sebab apa, you buat benda sama tiap-tiap hari. You bukannya selalu nak jumpa benda-benda special macam COVID, betul tak? So ataupun benda-benda memang tak ada pun. Time saya tu mungkin lah 2 bulan saya intern tu tak ada pun bakteria yang outbreak ke apa ke kan. Jadi bosan. Jadi maksudnya bila you buat networking, you akan jumpa orang yang berbeza. Saya dulu pernah jumpa orang yang patah balik daripada dia berubah menjadi perempuan, dia kembali kepada lelaki kembali. Maksudnya macam mana saya jumpa orang yang macam tu? Macam mana yang mak dia sebenarnya tak kisah tinggal dia kat kita orang sebab anak dia kekal menjadi lelaki bila duduk dengan kita. Sebab adik-adik lah, bukan maksudnya senang yang saya jaga, senang yang saya cerita waktu tu is golongan adik-adik, maksudnya yang satu batch bawah daripada saya. Jadi macam mana kita berada dalam kelompok terkawal. Sebab sekarang ni kita pun takut. Saya ni kalau saya bercakap dengan kawan saya yang kaunselor, dia akan cakap sekarang ni generasi suka rebel yang bukan-bukan lah. Itu nanti kita akan cerita pada mungkin sesi ni kan. Tapi kalau kes kat sekolah anak saya sekarang, buat barcode dekat sini. Sekolah tu kat sini je, bukan jauh je daripada kita. Boleh scan dekat macam supermarket tu, buat barcode. Tapi pakai tangan panjang. Bila cikgu buat spot check, memang jumpa pengawas pun ada. Kenapa? Rebelkan apa? Jadi benda macam tu yang saya rasa masa tu kami, generasi yang muda macam adik-adik ni, rasa kalau kami kekal dalam team networking ni, kami akan minimalkan remaja-remaja rosak kami rasa. Sebab apa? Sebab kita berada dalam grup yang macam tak borak kosong, tak browsing benda-benda yang bukan-bukan. Kita akan cari apa aim you, apa pembangunan you nak buat, apa yang you sebenarnya nak share. Jadi semuanya berkisarkan dengan benda-benda yang berfaedah atas platform yang saya dapat waktu tu. Ni apa? Okay. Tu saya rasa saya kupas adalah apa benda yang saya nyanyat kat sini. And then okay. Dan saya belajar macam mana nak berbicara dengan golongan-golongan yang berbeza usia. Maksudnya macam saya cerita tadi, adik saya yang kembar tu, okay, dia belajar kat Aussie, dia belajar dekat Japan. Okay, apa yang membezakan dia dengan saya, dia tidak boleh, masa itulah saya tak tahu sekarang, dia tidak boleh berbicara dengan elder people because dia duduk dekat overseas tu, dia orang duduk dalam kelompok yang sama umur, dia orang settle semua benda sama umur. Jadi bila dia nak kahwin, ni cerita berbalik pada hari dia nak kahwin tu, bila dia nak kahwin, dia ni tak cinta. Dia orang ni jumpa ni lah apa matchmaking ni kan. Apa jenis yang apa Satuan Mahasiswa Islam ni kan. Mak dia agak ortodoks, mak mertua dia kan. Jadi mak dia tak boleh terima yang dia orang ni tak pernah berjumpa, tak pernah berjumpa berdua. Kan dulu kan dia orang taaruf, ada orang teman, tak pernah berjumpa berdua, lepas tu tak pernah bercinta. Nak tunang. Makcik tu memang pening kepala lah. Dia macam tak percaya kata benda tu ada, benda tu berlaku. Jadi saya ingat lagi masa tu adik saya balik Malaysia dan suruh saya jumpa bakal mak mertua dia. Sebab dia memang tak boleh handle. Jadi kami yang berada pada platform networking ni dah biasa dengan makcik-makcik. Maksudnya kami dah biasa bukan biasa cakap je, kami biasa convince makcik-makcik to follow us. To let their son, their daughter to follow us. Jadi saya rasa malam tu adik saya rasa saya take team dengan mak mentua dia. Take team, tinggalkan dia. Maksudnya saya geng dengan mak mentua dia sampai sekarang. Sebab apa? Sebab kita tahu macam mana nak handle different range, different age of people. Jadi saya balik kepada kerjaya. Katakanlah you tak nak platform ni, tapi you berada dalam grup kita kan. You finally macam okay lah, tak apa, saya memang degree saya ni amanah, jadi saya kena kerja juga. Mungkin saya kena kerja juga, saya kena juga jadi doktor, katakanlah saya kena juga jadi doktor, ataupun saya kena juga jadi saintis sebab saya nak menyelesaikan mungkin apa projek ke apa. Tak apa. Sebab apa? Bila you pergi interview, you are at different level because you boleh cakap dengan different range of people. You tahu macam mana nak bawa diri you sendiri. Kita ke sekejap okey. Yang ni adalah isu tabu. Dua usaha, doa, ikhtiar, tawakal sama kejayaan ke kita nak kena tambah faktor yang kelima. Kabel. Kabel yang kuat, kabel yang cekam. Kabel lah kan. Wire. So sebenarnya okey, mungkin orang lain dia mungkin pakai betul-betul kabel lah.
Siapa bapak dia kenal, siapa mak dia kenal kan. Apa-apalah, tapi maksud kabel bila you buat networking, you first is macam yang saya cakap tadi lah, you know how to speak. Kita tahu macam nak cakap dengan orang yang ada different range umur, different range level, dan you akan berjaya kenal. Macam ni kita team youngsters kan, saya je tak muda, kita team youngsters. Kita ada team yang mungkin senior, betul? Kita ada team yang mungkin at different range umur kan, yang kita boleh sama-sama belajar sesuatu. Saya pasti group macam ni, kita ada sideline, kita ada side group. Sama macam saya masa muda dulu, kita belajar dengan different kind of people. Until saya pernah ingat lagi, waktu tu saya belajar dengan someone yang tak grad pun. Tak ada SPM pun. But kita belajar something daripada, kita belajar some mindset, some good mindset daripada orang yang macam tu. Kita belajar some good mindset. Mungkin with degree holder, saya degree holder masa tu, mungkin with PhD holder. Apa mindset dia? Lepas tu kita belajar dengan siapa pula tau? Ayah orang tu datuk. Jadi masa tu saya siap apa tau? Saya siap boleh identify datuk government, datuk business, different type of datuk. Different type of datuk ni, dia ada different type of mindset. Cara you nak cakap dengan different type of datuk ni pun lain. Tapi macam mana saya boleh sampai platform tu? Waktu tu umur saya baru 23. Maksudnya kita boleh identify macam mana nak cakap, macam mana nak placing diri you, macam mana you nak sell yourself. You kena jumpa platform yang tepat. So kabel yang dalam maksud saya ni, maksudnya apa yang you belajar lah, apa yang you kenal. Bukan siapa yang boleh kipas kita naik pun, tapi siapa yang boleh jumpakan you dengan better opportunity. Okay. Apa lagi yang ada? Dia tak tukar. Okay. So macam mana? Kadang-kadang habis dah kakak tu dah goreng kan, goreng ke rebus ke kan. So macam mana kita nak buat sekarang sebenarnya kan? Macam mana kita nak pasti yang kita berada di atas platform yang betul. Saya nak share sikit something yang very technical. Tadi kan kita lebih kepada cerita-cerita kan, something yang agak technical. Okay, cerita dia. Okay. Ni adalah cash flow quadrant. Kalau siapa yang pernah dengar nama Robert T. Kiyosaki, yang pernah tulis buku Rich Dad Poor Dad, ataupun yang pernah tulis buku Retire Young Retire Rich. Okay. Siapa yang tak tahu Retire Young Retire Rich tu, maksud dia kita nak bersara awal bukanlah sebab kita nak golek-golek macam ayah kita yang pencen. Tak sebenarnya. Kita nak cari lain sebenarnya. Maksudnya apa yang kita boleh buat kalau kita sebenarnya ada financial freedom. Tu maksudnya retire young. Kita tidak bekerja 9 to 5. Maksudnya kita berhenti daripada kerja 9 to 5 at younger age. Saya bukan cakap dengan adik-adik jangan kerja Tak, bukan. Kalau katakan memang you rasa kerjaya you itu satu amanah, kerjalah. Sebab apa? Memang mungkin kita memang terpilih untuk kerjaya tu, tapi opportunity tu you jangan tolak tepi. Sebab you tak tahu apa yang opportunity tu boleh offer you ke depan. Okay. ESBI ni adalah basic cash flow quadrant. Saya cuma nak cerita sikit. E tu adalah kita yang kerja 9 to 5. Okay. Kalau kita tak kerja, tak ada duit. Betul? Kita boleh ambil cuti maksimum pun kalau ikut annual leave yang bos bagilah. So habis annual leave tu kita kena cuti tanpa gaji. Kena tolak pula. Tolak gaji. Jadi kalau kita tak pergi kerja, kita tak ada gaji. You have a JOB tu. JOB tu adalah just over broke. Sikit je lagi boleh pakai. Kan sebenarnya maksudnya habis. Dapat gaji habis kan. Okay. S adalah self-employed. Means kita yang own a just over broke position tu lah. Contoh, kita yang jual goreng pisang. Kita punya self-employed. Kita yang jual, kita yang own apa benda kita panggil sekarang? Zaman saya dulu tak ada benda tu. Tengok tak boleh record. Okay, food truck. Kita yang own food truck tu. Bukan franchise kan. Kalau franchise lagi teruk, still nak kena bayar franchisee fee tu kan. Okay, bukan franchise kan, kita own food truck tu. Maksud dia adalah you tak buka kedai, you tak ada gaji. You tak buka kedai, you tak ada duit. You tak buka kedai, tak keluar modal, tak dapat duit lah hari tu. Itu adalah self-employed. Macam orang yang buka kedai makan. Macam orang, kalau katakan kita buka kedai makan, maksudnya kita buka kedai makan yang tak ada sistem. Tak percaya buka cashier.
Jadi kita pun tak buka kedai lah hari kita demam. Sebab apa? Tak percaya kat orang lain yang cashless. Sekarang boleh lah cashless, transaction semua nampak kan. Tapi kalau yang pakai cash machine tu, ada orang dia tak percaya kat cashier. Mesti cerita-cerita betul lah, pengalaman saya lah. Tak percaya kat cashier, you tak boleh buat kedai, you tak buka kedai. Habis hari tu punya dapatan kan. Okay. B adalah business owner, maksudnya kita own sistem dan orang kerja untuk kita. Tetapi dia masih ada cabaran-cabaran dia lah. Maksudnya kita masih kena jadi bos lah. Betul tak? Maksudnya kita ada overhead, kita ada gaji pekerja nak kena bayar, kita kena ada team yang ada HR untuk jaga pekerja. Sebab kalau tak ada semua tu, hari ni kita ada staff, esok kita ada staff lagi. Ini kira experience saya juga kan. Kalau kita jadi bos hari Rabu tu adalah hari pekerja resign sebenarnya. Hari orang decide nak resign. Isnin okey lagi, Selasa tak boleh dah, Rabu resign. Biasanya lah kan. So, you sanggup tak ada headache? Kalau katakan you, macam ni tak cakap, you one man show. You lah boss, you lah HR, you lah payroll apa semua. You lah dengan you sekali. Hari Rabu tu sebenarnya. Okay. I adalah bila duit buat duit. Okay. You nak sampai ke level duit buat duit ni, kita kena ada banyak duit kan, betul tak? Kita kena ada banyak duit, barulah duit jadi duit sebenarnya. Jadi nak sampai ke level ni lah kita perlu opportunity yang saya cakap tadi. Kita perlu something, landing untuk kita tengok lah opportunity ni adalah opportunity untuk kita ke untuk orang lain, ke macam mana sebenarnya. Okay. Cerita. Dan bila kita nak cari opportunity tu, kita kena ada right platform. Okay, right platform ni adalah satu sharing, the most power bla 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 tu. Okay, saya cuma nak bagi tahu tentang satu je perkataan. Saya tak tahu nak point. Okay, baby boomers. Saya dulu, saya rasa lah kalau katakan kita orang biasa-biasa ataupun kita adalah orang yang tidak belajar ekonomi ataupun kita adalah orang yang, saya orang sains, jadi saya tak mengambil ekonomi apa langsung. Kalau saya tak jumpa peluang tu, saya pun tak tahu baby boomers tu apa. Okay, baby boomers tu apa dan apa orang-orang yang buat bisnes dan betul-betul kaya dalam bisnes biasanya kena tahu baby boomers tu apa. Okay, baby boomers ni adalah orang yang lahir pada tahun 1946 ke 1964. Abang saya fall under kategori baby boomers. Okay. So baby boomers ni kalau kat US dia adalah orang yang paling ramai sekali. Generasi sebenarnya by perkataan dia adalah generasi yang lahir selepas Perang Dunia Pertama. Okay. Dia adalah orang yang paling ramai sekali kat US. Dan ramainya diorang tu dalam buku, ini saya tak ingat saya ambil kat mana, tapi kalau dalam buku The Next Trillion, dia punya penulis tu kena bagi tahu dengan kita, kalau you nak follow trend bisnes apa you nak buat hari ni, you kena follow umur baby boomers. So kalau katakan masa satu zaman yang silam, dia start dengan baby food lah, sebab baby boomers tu baby kan, baby food. Lepas tu zaman baby boomers jadi remaja, tu zaman VCR. Adik-adik tak tahu VCR tu apa. Tape tu tape. Kaset. Tape kaset tu yang kena pakai pensel kan? Yang kita rewind pakai pensel tu. Okay. VCR yang besar sikit tu, yang tengok movie, yang boleh pinjam kat kedai tape. Bentuk dia macam novel tu kan. Saya ada seketul-seketul benda tu kan. Okay. Tu zaman VCR player. Zaman saya bukan DVD, dia VCD pun tak ada lagi. So VCR tu adalah zaman kanak-kanak saya. Jadi masa baby boomers tu adalah zaman VCR player tu naik lah. Dan sampai ke saya tak ingat komputer. Zaman baby boomers tu zaman komputer. So masa tu booming lah. Siapa yang right atas benda yang saya cakap ni adalah graf Siapa yang right di atas graf umur baby boomers ni, dialah orang yang paling kaya di dunia masa tu. Okay. Saat sekarang baby boomers sekarang ni macam saya cakap tadi lah, dia dah pun berusia. Betul tak? 57 ke berapa. Semalam saya buat calculation tu, sekarang saya dah lupa. Saya ada note lagi, saya pun tak tahu saya buang note tu sebenarnya kat mana kan. Okay, baby boomers tu sekarang dia berumur okay. Sorry, saya tak percaya buat matematik yang lahir tahun 1946 sampai 1964 tu. Diorang adalah generasi yang akan fokus kepada barang kesihatan. So kalau katakan dalam banyak-banyak opportunity yang you nak tengok, dalam banyak-banyak benda yang you nak tengok, salah satu benda dia adalah barang kesihatan. Dan kenapa orang fokus kepada barangan kesihatan ni? Sebab nak ride atas graf baby boomers.
So maksudnya macam mana you nak identify platform? Macam mana you nak identify you ada kat platform yang betul ke? You ada kat platform yang okay, macam contohnya siapa yang suka invest coin apa semua tu kan, dia kena tahu you ada dekat bubble tu, you dekat mana, bubble tu nak naik ke, bubble tu nak burst ke. So you kena tahu yang kat mana. Jadi bagi saya, bila saya baca, bukan masa saya umur 23 tu, saya dipaksa untuk baca next trillion lah, buku macam-macam lah. So bila saya baca, jadi sekarang current either health product ataupun benda yang ada kaitan dengan long term care. Long term care ni maksudnya rumah orang tua lah. Tapi kalau rumah orang tua ni, saya memang dapat masuk rumah orang tua yang dibuat oleh grup Sunway. Dia bukan macam rumah orang tua dia memang macam hotel. So maksudnya memang Sunway team, Sunway boss memang right atas this graph, betul-betul right. Because dia tahu yang business ni, macam ni nak cakap, graph ni dia berada pada graph yang betul lah. Dia dah kaya dah sebenarnya buat hospital, buat lagi long term care ni. Sampai dia punya staff tak boleh panggil patient. Gas, makcik-makcik yang naik wheelchair tu gas. Memang ada swimming pool yang besar gila dalam hospital. Sejak bila pula hospital buat swimming pool ni kan? Saya memang dapat tengok lah semua tu sebenarnya. So tu maksudnya when you write on the right graph, the right product, at the right time. Betul ke opportunity yang fall atas lab aku ni kan? So itu cara untuk you identify dengan bijak. Sebab tu saya cakap, saya tak kata nak cakap kosong sebenarnya. Sebab apa? Sebab semua tu kita fikir, betul ke aku buat? Kat mana? Kan? Jadi bila kita kena berada pada benda yang betul lah. Ada satu lagi bubble yang you boleh write. Lama sangat pegang mikrofon, lama tak pegang kan. Satu lagi graph yang you boleh write adalah graph Gen Z. Gen Z, betul dia ada lagi satu sebenarnya, Gen Alpha. Okay. Graph yang you boleh write adalah graph all the gadgets. Itu semua benda yang you boleh buat lah, yang kita pun dah tak terfollow. Saya pun dah tak tahu apa apps yang ada kat dalam dunia ni, yang takkan semua benda saya nak download kan. Macam tu lah kan. Lah dari Instagram dah lah, apa TikTok pula kan. Saya jadi macam tu. Saya adalah orang yang tak boleh do more than that kan. Jadi benda yang mungkin kita boleh sekarang ni orang dah tak tengok dah TV saja. Kalau TV pun dah ada macam-macam. Netflix dah ada, apa benda lagi ada kan, Prime lah. Tak larat nak download semua kan. Tapi apa yang terjadi kepada kita adalah kita spend dekat phone, dekat gadget, dekat benda-benda tu more than kita spend tu the real human. So benda tu adalah benda ni Gen Z, Gen Alpha. Okay, apa yang relate dengan perkara-perkara tu? Mungkin benda-benda yang berkaitan lah. Apa-apa benda yang berkaitan dengan all the gadget punya item. So itu adalah satu lagi cara untuk kita generasi muda ni nak identify opportunity. So hopefully you boleh process, digest. Kalau katakan kita nak tengok peluang, kita kena tengok peluang yang ada dalam bubble tu. Okay? So ni adalah slide lah saya. Ni pun sama. Kalau katakan you tengok umur baby boomers, ni ada Gen Alpha. Gen Alpha main spinner. Anak saya dah tu kan, dia main spinner. Dia Rubik's Cube tu dia baru beli, tapi spinner tu dah ada 2-3. Maksudnya dia itu zaman dia lah kan. Zaman dia, benda yang kinesthetic, benda yang keep moving, benda yang tak duduk diam ni kan. Jadi macam mana you nak identify? Macam ni adalah cara orang yang buat slide ni, orang yang buat diagram ni identify apa selepas smart speaker ni, apa sebenarnya. Itu cara kita identify opportunity sebenarnya. So apa yang kita macam baby boomers, memang kaset tu lah. Kalau mungkin adik-adik ni berjaya tengok orang troll, dia kata kita rewind kaset tu guna pensel kan. Tapi tak pernah tengok pun hakikat dia, rupa dia macam mana. Saya adalah orang yang tak larat nak follow ke level iPod dengan Spotify tu pun saya tak ada. Tak larat nak ikut. Saya ikut apa je yang ada. Apa yang ada je lah, dengar je lah muzik apa yang ada kan. Tak larat nak ikut kan. Apatah lagi, ni pun saya tak tahu apa benda. Smart speaker tu apakah sebenarnya kan. Jadi itu cara untuk kita youngsters identify. Bila kita nak tengok peluang tu, kita nak tengok apa sebenarnya. To be more matured dan be ready. Untuk kita tahu apakah yang sebenarnya yang
So tadi kita panggil tempat ni apa? Millionaire Hall. Apakah yang Millionaire Hall ni nak offer? Apakah yang Millionaire Hall ni nak kita sama-sama belajar? Apakah yang Millionaire Hall ni and siapa yang ada kat sini nak share dengan kita apa sebenarnya yang kita boleh, peluang apa yang sebenarnya yang hari ni ditakdirkan berjumpa. Saya belajar dalam apa yang saya dah buat since saya umur 22. People come and go. Dan biasanya kita orang punya perangai dulu kan. Perangai kita orang dulu tak nak bukan macam mana saya cakap macam orang lain kan, macam saya cakap saya paksa kawan saya kan. Lepas tu saya sendiri tahu yang kenapa saya kena paksa kawan saya tunjuk. Sebab rupa-rupanya kami tak tunjuk dekat semua orang. Bukan semua orang yang kita rasa dia kena tengok peluang tu. So saya pun dalam, bukan benda tu semua ada kaitan dengan orang ke? Yes. Lepas tu pun saya belajar tentang fit. Maksudnya macam mana orang tu fated untuk tengok sama-sama, untuk buat sama-sama. Lepas tu masa tu kita muda kan, jadi housemate sama-sama, susah sama-sama, conteng dinding sama-sama, macam-macam lah. Dan masa kita berjaya konvo dalam keadaan yang orang lain konvo lepas nak tulis resume, saya tak sempat tulis resume sebenarnya. Memang saya tak, bukanlah saya cakap tak pernah tipu lah kan, tapi saya masa konvo tak sempat tulis resume. Jadi saya tidak ada yang balik ni nak tanam mangga tu, tak ada lah. Itu berada di dalam mungkin fikiran saya sahaja. Tetapi benda tu finally saya terpilih untuk tidak menganggur. Kami tak menganggur sampai ke peringkat habis konvo tu kita dah ada dah next trip. Masa tu saya rasa kita orang kena pergi Hong Kong kot. Memang dah ada dah next, apa yang kita nak kena buat, apa yang kita kena buat. Orang kata tak sebab cinta lah. Senang cerita kan. Tak sempat. Dia bukan tak sebab bercinta. Dia punya banyaknya benda yang kita cuba capai tu, kita tak sempat nak layan all the monkeys feeling. Kan? Kita, because we are so ready to take up the opportunity. So, right person is orang yang ajak you hari ni. Ataupun orang yang you paksa dia cerita benda apa sebenarnya tu. Dan you berada di Millionaire Hall. Saya pun baru tahu mana ni tempat ni nama Millionaire Hall. And then you berada pada right platform. Bukan platform ni, tapi platform apa yang orang-orang yang dah right atas platform yang betul. Just follow je leader ataupun mentor. Dah bunyi mentor tu dah bunyi macam Dr. Azizan pula kan. Saya suka terus nama dia sebenarnya kan. Right mentor. Sebenarnya kita kena follow je apa yang orang yang dah pernah buat. Mungkin kita macam nak buat kan. Saya adalah orang yang suka bagi jawapan sebenarnya kan. Tapi at the right time lah. Maksudnya kalau katakan benda tu cumalah kat fikiran you, saya akan bagi benda tu solution dia setakat di fikiran lah. Tapi kalau katakan you face the challenge, saya dah ada jawapan. Sebab saya bukan tulis buku saya dah lalu semua yang berlaku pada your age yang jumpa this kind of opportunity. Okay? So, sebelum saya jemput balik MC, kita jumpa dekat puncak kejayaan. Okay, terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Best kan? Kak Baiti bagi penerangan kan? Tak mengantuk semua kan? Segar semua. Alhamdulillah, bagus semua. Ni semua bakal-bakal yang akan berjaya nanti. So, Farah pun belajar juga sesuatu. Big Y. Ya, mungkin Farah pun tak cuba Big Y untuk kurus. So, lepas ni Farah kena cari Big Y yang paling kuat. Sebab apa? Cakap pasal kurus ni, rasanya semua orang macam nak kurus tapi tak jadi kan. So, lepas ni kalau kau jumpa Kak Farah, lepas ni harapnya dah lain. Okay. Rasa kat sini adik-adik semua dah ada tak Big Y? Kena cari tau Big Y. Kita kalau tak ada Big Y, kita tak nampak objektif hidup kita. Ni memang pengalaman akak sini lah. Kita kalau tak dapat Big Y, kita takkan ada tujuan hidup. Bila tak ada tujuan hidup, kita akan cakap apa tau? Let life go with the flow. Sebenarnya tak ada guna go with the flow tu. Kita kena create sendiri flow tu. Kalau kita sayang diri kita kena tolong diri kita dan kita tolong orang lain. Okay? Okay, untuk sesi yang seterusnya
Okay, kita nak cakap apa opportunity sebenarnya, apa benda kita nak tunjuk malam ni. Lepas ni kita akan panggil akak lah kan, Sis Nazirah juga akan terangkan apa peluang yang adik-adik sekarang ni boleh ambil. Grab peluang ni. Okay, dengan itu kita jemput Sis Nazirah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih. Sebab apa? Sebab datang ni rasa-rasanya ada penyesalan tak sekarang? Nak tanya, menyesal tak? Ya ke? Macam ada je ni. Betul ke tak menyesal? Betul tak Puan? Puan, seorang je Puan kat sini. Korang bertuah tau. InsyaAllah sebenarnya macam Sis Baiti bagi tahu tadi, tak semua orang yang berpeluang dekat sini sebenarnya. Semua ni diaturkan, dah diaturkan. Siapa atur? Yang kat atas tu. Jadi ini adalah satu peluang yang mana ini adalah peluang untuk young generation. Kita khaskan untuk you all. Memang yang ini sesuai. Sebab apa? Miss Baiti kata tadi, boomers tadi kan. Jadi inilah yang korang akan lalui. Memang zaman ini. Jadi sangat rugi kalau korang tak grab benda ni. Jadi tengok peluang ni betul-betul. Dah nampak kan Big Y tadi? Farah pun dah cakap, dah tanya ada tak Big Y. Kalau tak ada Big Y memang macam tu je lah, kita lalui je lah. Kita akan jadi macam mana tahu. Nanti bila dah habis grad atau yang dah kerja pun, kalau 95, 9 pergi kerja, balik 5, 9, macam tu je lah. Macam tikus, pusing je kat situ. Jadi nak tak kehidupan macam tu? Agak boring kan. Macam sekarang lah, student kan, pergi kelas kan, lama-lama rasa macam nakkan sesuatu yang baru kan. Jadi benda ni tak akan boring. Okey, kita tunjukkan. Okey, share boleh ni. Okey. Ini adalah platform yang insya-Allah membantu apa yang korang rasa korang nak capai. Okey lah, agak-agak okey. Korang okey. Okey. Tak naklah rasa macam adik kita santai-santai je malam ni. Sebab kami rasa kami bertanggungjawab untuk membantu yang generation, terutamanya kita yang Melayu. Kita Melayu memang ramai di universiti, tapi bila keluar tak ada peluang pekerjaan. Macam Sis Baiti bagi tahu tadi. Jadi, yes, kerja korang pegang, tapi korang dalam masa kerja, korang kena cari sesuatu. Side. Maknanya dalam masa bekerja, kalau dapat kerja. Dalam masa bekerja, satu kaki mesti melangkah dalam bidang yang dikatakan part-time. Benda ni korang boleh buat part-time, boleh buat full-time, boleh buat sometime. Kenapa tu? Sudahlah, tak entah apalah, lagi-lagi goreng ni kan. Okey, Farah. Boleh Farah? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, cukup goreng sikit. Entah apa akak lagi goreng. Ini hall ni memang hall training. Sebab tu kita buat kat sini. Jadi jangan tengok yang tepi itu, tak payah tengok. Tapi kalau korang nak tengok, korang kena tengok words-words ni semua. Yang ini memang dalam kehidupan mungkin korang belum lalui, tapi kalau korang baca betul-betul memang untuk kita semua. Okey. Ini kita mau mengenalkan MGuard, iaitu Energy Japan. Teknologinya patented. Siapa yang tak ada telefon kat sini? Maknanya semua ada telefon kan? Siapa tak ada laptop kat sini? Semua ada. Siapa kat rumah tak ada wifi? Semua ada. Siapa kat rumah tak ada aircon? Semua ada juga. Jadi, okey, alat ini adalah alat peranti anti radiasi. Satu alat gadget. Sekarang kita ada macam-macam gadget kan? Wifi pun wajib kita ada kat rumah kan? So ini satu gadget. Radiasi ni di mana-mana lah yang tadi. Yang kakak cakap tadi tu, benda-benda tu semua adalah radiasi. Siapa belajar sains? Fizik? Ada? Baiti dia faham. Sebab tu dia tengok produk ni, dia kata panggillah yang generation. Dia kata benda ni sangat bagus untuk diorang. Sebab dia dah lalui dulu, tapi dulu masa ni benda ni tak keluar lagi. Okay, next. Okay, yang ini dah daripada Jepun patented. Okay, next. Okay, sekarang ni kita nak cerita macam mana korang nak capai apa benda yang impian korang apa semua tu kan. Nanti dah habis grad, dapat kerja, nak bawa, nak hantar mak pergi umrah, pergi haji. Tapi macam mana nak capai? Jadi 1,500 tadi dah habis pula tu, tolak apa semua.
dah habis, jom nak hantar mak ayah. Okay. So ini adalah okay, kalau kita tengok direct selling, suka tak direct selling? Tak suka kan? Siapa jawab tu tadi? Tengok Baiti sendiri cakap dia tak suka. Akak pun sebenarnya direct selling apa ni, memang bangkah lah kan. Okay, kita tengok lagi Okay, direct selling ni biasanya dia direct sale dan indirect. Indirect ni kita kawan-kawan kita lah. Kan yang lain-lain. Maknanya bukan kenalan kita lah indirect ni. Tapi yang direct tu kenalan kita lah. Okay. Direct dan indirect dijadikan group sale. Okay, apa jadi bila jadi macam ni? Okay, next Farah. Tengok ada apa? Sebab okay, inilah macam mana kita nak dapat benda ni. Dalam kerja pun okay, selalu kita tak suka direct sales. Kenapa? Siapa nama? Aisyah. Kenapa tak suka direct sale? Suka orang promote barang. Kenapa? Kenapa? Direct sale. Apa-apa yang bila kita terdengar je perkataan direct sale tu, apa benda yang kita tak suka? Sebab communicate direct dengan orang tu cakap pasal Maksudnya tak suka bercakap dengan orang. Okey, lagi? Ada tak bila dengar perkataan direct sale tu je, apa benda yang tertangkap di kepala? Satu kataan. Apa yang tertangkap di kepala? Promote. Kena promote kan? Okey, lagi satu. Okey, yang kat sini ni kita nak kata sistem kita okey. Kalau kita bekerja selalu ni direct sale orang kata piramid lah. Betul tak? Sistem piramid kan? Okey. Kalau kita dalam bidang bekerja, sistem piramid juga tak? Sistem piramid ni maksudnya bos kat atas kan? Pengarah, lepas tu penolong pengarah ke apa ke, lepas tu staff tu yang paling ramai tu kan? Macam mana kita nak naik pangkat? Tunggu orang yang atas tu pencen ataupun meninggal. Betul tak? Betul tak? Sebab dia dah ada lah kota dia. Dia kata senior manager ada 4 orang aja. Ada 4 orang aja. Macam mana kita nak naik? Ni 4 ada lagi ni. Hidup lagi, kuat lagi, bekerja apa semua. Macam mana kita nak naik pangkat? Tak boleh. Melainkan dia berhenti. So maknanya kita nak naik pangkat kat organisasi kerja kita tu, kita kena tunggu orang tu berhenti ataupun orang tu meninggal. Barulah kita berpeluang naik atas. Betul? Sebenarnya sistem kita bekerja tu sebenarnya adalah piramid. Tapi ini bukan piramid. Ini bukan piramid. Ini direct sale yang tadi tu. Maksudnya kita direct ataupun group sale macam tu. Okey, kat sini kita nak cerita duit. Suka duit? Ada siapa yang mak ayah nak duit? Tak nak lah mak, tak apa tak. Ada? Ada? Tak ada. Semua suka duit. Sebulan mak bagi berapa? 200. Yang ni? Sebulan mak bagi apa? 5,000? Berapa? Kenapa? Mak tak bagi? Okey. Yang tu mak bagi apa? Tak tahu mak bagi apa? Yang belakang belajar ke? Belajar lagi. Tiap-tiap bulan ada belanja ke? Tak belanja? Ada belanja. Okey, tadi 200 Okey. Kat sini kita boleh dapat sebulan, okey, bulan pertama lah katakan Bulan pertama kita boleh dapat 300. Okey kan? Lebih besar daripada yang mak bagi. Mak bagi dah 200, kita tambah lagi 300, dapat 500. Yang tu abang ni dah kerja ada lebihan, maksudnya spare untuk belanja berapa? Tinggal untuk belanja je ni. Yang lain tu dah tolak-tolak lah apa benda nak bagi mak apa semua. Maksudnya memang untuk belanja. Berapa ratus spend untuk belanja? Few thousand. Okay, maksudnya 300 ni kecil lah kan. Tapi bertambah juga kan. Contoh kalau ada 1,000, so ada 300. Okay, macam ni. Produk ni kalau kita perkenalkan kita guna benda ni, nanti akan tunjuk demo benda ni macam mana kita guna. Kenapa dia anti radiasi, kenapa dia sangat perlu untuk kita semua. Bukan kata untuk student, untuk semua. Maksudnya kalau sayangkan mak ayah, kita kena
hadiahkan benda ni untuk mak ayah kita. Kalau kita sayangkan adik-adik kita, okey? Satu portion, satu benda ni dia bahagi 8. Maksudnya macam ni lah korban. Satu lembu bila korban bahagi 8 bahagian kan. Jadi macam ni juga 8 bahagian. Jadi total kita boleh dapat 2,400 untuk satu produk ni. Okay, next Farah. Sikit je, slide ni sikit je, tak banyak. Cuma kita nak cerita pasal duit, macam mana kita nak buat benda ni. Okay, direct sale. Yang pertama kita dapat 300, yang kedua pun kita dapat 300. Jadi 600 dah kita dapat. Yang ketiga, kita dah tak dapat 300 lagi dah. Kita akan dapat 600. Untuk satu unit, 600. 600 ni daripada yang ketiga sehingga yang ke-10. Maksudnya yang ketiga kita dapat 600, yang keempat dapat 600, yang kelima dapat 600 sampai yang ke-10. Jadi kita ada berapa dah kat sini? Kalau ada 10 unit kali 600, kita ada 6,000. Agak-agak kalau sekarang ni sambil-sambil masih study lagi kan, tapi just cerita kat kawan kebaikan benda ni. Agak-agak dapat tak? Masih belajar tapi dah boleh bagi sikit duit belanja kat mak. Kan mungkin boleh bayar duit wifi ke kat mak. Kan? Okay. Bila dah ada 10, yang ke-11 kita dah dapat untuk satu unit 900. Yang ke-11. Sebab dia accumulate, dia akan naik lagi. Okay? 900. 900 ni untuk 10 biji. Maksudnya 900 kali 10 dah 9,000 kita dapat kat sini. Campur tadi kita ada 3,000 kat sini. Okay. Yang ke-20 kita dapat 1,200 untuk satu unit. 20 unit ke 20 sampai ke 50. Kita akan dapat setiap unit tu 1,200. Maksudnya 1,200 kali 20 unit kan? Betul? Jadi kira ada berapa banyak. Yang ke-50 kita akan dapat setiap unit ke-50 sampai ke 100, setiap unit bernilai 1,500. Excited ke tak excited ni? Kalau tak excited ni sebab mak bagi duit tiap bulan, tak rasa ke nak bantu mak? Ke nak tunggu kerja nanti bantu mak? Bayangkan kalau sebab umur kita ni, umur kita tak tahu kan, bila kita mati kita tak tahu kan. Jadi bila ada peluang, cuba bantu. Tak perlu nak tunggu habis grad, nak dapat kerja nanti baru bantu. Dapat 10, 20, 50 ringgit tolong mak pun okey je kan. Jadi ini peluang. Okay. So sampai ke 100 unit agak-agak 100 unit tu dalam handphone sekarang, dalam kontak ada berapa? Ada berapa dalam telefon? Kontak 3,000? Dalam telefon kontak tu 60 aja. Sikit je kawan. Percaya kata. Dia bawa mak dia cakap 60 aja. Jadi benda ni memang keperluan semua, insya-Allah. 100 orang kata 100 biji rumah tu memang perlu ada benda ni. Okey? Ada lagi slide Farah? Tak ada. Inilah keseluruhan kita akan boleh dapat dalam 100,000. 100,000. Banyak? Tak banyak. 100,000 je. Tapi okey kan? Okey kan? Kalau kerja part time dekat 7-Eleven 1 jam berapa sekarang? RM5. Dulu part time RM5. Tak tahu sekarang berapa? Tak tahu kan? Pernah kerja part time ke apa ke? Ni semua berapa? Berapa ringgit? Kalau McD, kerja part time McD berapa? RM7. Yelah lebih kurang macam tu. Sebab hotel kalau waitress tu pun macam tu lah, RM7-8 macam tu kan. Jadi ini, okey, kita nak tunjuk barang dia. Okey, kita nak tunjuk barang dia. Okey, saya nak satu orang punya telefon. Siapa? Barang on sana kan? Okey, siapa nak? Depan. Bawa telefon pergi depan, datang depan. Okey, ini adalah detector.
Ini adalah detektor radiasi. Kita ini alat untuk pengesan radiasi lah. Kita nak tengok dalam hall yang kita duduk ni ada radiasi ke tak. Saya on. Dah on ke sana? Tak. Okay, kita tengok dekat telefon. Okay, bacaan boleh apa? Nanti diorang boleh tengok. Tengok. Ini iPhone? Bukan. iPhone. Tengok bacaan dia. 1000 lebih. Radiasi, maksudnya radiasi sangat tinggi dekat iPhone. iPhone radiasi sangat tinggi. Siapa yang tak pakai iPhone? Semua pakai iPhone kan? Ada yang tak pakai iPhone? Kita test yang tak pakai iPhone. Semua iPhone kan? Nampak? 1000 lebih. Okey. iPhone paling tinggi. Okey. Samsung. Kita try Samsung. Tengok. Kurang sikit. Samsung pun sangat tinggi, nampak? Ni atas. 1000 lebih. 1000 lebih bacaannya. Makna bayangkan satu hari berapa jam pegang? Berjam-jam lah kan? 8 jam kita boleh tengok dia punya tu kan? 8 jam. Okey, kita tengok. Saya tak boleh sampai ke tak? Ni projektornya tak? Tak sampai lah. Saya tak boleh nak balikkan dia. Siapa nak tengok? Saya pergi sini lah. Boleh tengok tu. 1600, 1500 radiasi. Projektor. Kalau lighting ni tinggi tak nak tinggi. Tapi LED ni lagi tinggi. Main tengok. Letak satu ke Saya- dua saya- tu beza lah. Letak satu ke dua. Dua. 1300 apa semua. Dia kena macam ni baru dia boleh saya baca. Tengok. Nampak? Tapi kalau dia berbunyi tu maksudnya ada radiasi lah. Okey, sekarang ni Farah, MGAT kat Farah Nama produk ni MGAT. Okey. Main telefon. Kita nak test. Okey. Okey, sekarang Farah on MGAT tu. Tengok. Sekarang ni radiasi ada kan? Okey. Farah off on kan MGAT. Dah on? Dah. Terus. Dia senyap tu bermakna nampak kosong. Ada? Dia on balik. Tak menyala. Tak menyala tak? Cucuk kuat sikit. Tak ada dah. Radiasi. Dah stop. Maksud sekarang ni kita terdedah pada radiasi. Okey. Buka YouTube. Kita tengok video apa biasa kan. Okey, buka YouTube on. Playkan video. Okey. Nombor 1 ni maksudnya terlalu tinggi. Dia dah tak boleh nak baca. So nombor 1 lah. Okey, kita tengok tangan dia. Kita tengok radiasi kat badan dia. Angkat sikit. On ke tu? On. Off dulu. nak try tengok ada radiasi ke tak? Okey, kita tengok. YouTube jalan? Ini nak tunjuk masa kita on YouTube, blood circulation kita, radiasi sangat tinggi, blood circulation kita sangat pekat tau. Tengok, badan kita pun penuh dengan radiasi. Tengok. On ke? Off? Off. Betul lah, sebab sana on, so radiasi tak ada. Sebab kita dah buat demo. Bila badan kita check ni. Tu. Okey. Ini tengok YouTube nombor 1. Sangat tinggi. Okey. Ni. Dah off ke on ni? Dah off. Tapi biasa saya memang kita banyak kali buat video bila tengok telefon ni. iPhone latest. Siapa ada 14? Siapa? Apa? iPhone apa? Tengok iPhone.
Aisyah punya okey juga. Abang kau pakai? Saya dari tadi. Mak. Ya. Anak siapa kata? Tengok Farah punya iPhone Ke bateri ni, bateri weak ni. Tapi biasa kita memang tak bagusnya radiasi ni memekatkan darah kita dan sekejap balik ke, mengadap sini, senang sikit. Okay, kita tengok radiasi kat badan Farah. Tak ada ini maknanya kita pegang lama. Tapi biasanya memang kita on je YouTube memang dia terus tetap berbunyi. Okey, apa tak bagusnya? Salah satunya blood circulation. Darah kita akan pekat. Ini doktor dah buat kajian. Bila kita pegang telefon terlalu lama, tengok telefon, radiasi lampu, aircon apa semua tu, laptop kita sentiasa on. Lepas tu kat dapur kita ada air fryer, ada microwave, betul. Sekarang semua rumah ada air fryer, kan? Itu pun sangat tinggi radiasinya. Jadi itu akan memekatkan darah kita. Bila darah pekat, macam mana nak bawa semua yang kat dalam badan kita, kan? Lagi satu, perasan tak sekarang ramai anak-anak autism? Perasan tak? Ada tak saudara ke atau kelahiran autism? Mungkin antara family apa semua, kawan-kawan mungkin tak ada. Tapi memang ramai yang buat kajian, memang anak-anak autism ni sangat tinggi. Sebab apa? Perasan tak sekarang kalau ibu-ibu nak cerdik, kan, kononnya, kan, letak telefon, dengar orang mengaji lah, pasang surah Yusuf apa semua, kan. So radiasi telefon betul-betul terkena pada perut, pada baby. Perasan tak? Yang lahir ni memang handsome yang autism ni. Handsome, cantik semua. Sebab dia baca surah Yusuf. Tapi yalah, ini Allah punya kuasa. Tapi sebenarnya apa? Kita kena elakkanlah benda-benda macam ni. Dan lagi satu, kanser juga. Hormon tak balance. Dan lagi satu, kesuburan. Perasan tak? Ada tak kakak-kakak yang dah kahwin setahun, 2 tahun tak dapat anak? Anak sulung Anak sulung? Tak ada kakak? Tak ada kakak? Ada? Tapi ada anak. Tapi kalau ni banyak masalah kesuburan lah. Mengganggu kesuburan. Jadi benda-benda ni jadinya bertepatan tak produk ni? Rasanya korang perlukan tak? Sebab korang student, kan? Memang handphone sentiasa, laptop sentiasa, komputer sentiasa, wifi sentiasa 24 jam, tidur lagi pakai aircon. Memang kita terdedah pada radiasi. Jadi produk ni sangat dekat betul-betul bubble kita, kan? Tentang kesihatan. Jadi produk no problem. Lepas tu yang penting poket pun penuh. InsyaAllah hari ni dia je bawa parents, dia je bawa mak dia. Yang lain balik nanti fikirkan. Okay. Saya rasa itu sahaja daripada akak. Okay. Kita nak sharing benda ni sebenarnya. Jadi bertuah. Rasalah bertuah hari ni sebab dapat sesuatu, kan? Tak tahu, kan? Pernah tahu tak pasal anti radiasi ni sebelum ni? Tak pernah, baru first time tengok, kan? Okay, terima kasih sebab hadir dan meluangkan masa malam minggu. Mungkin malam ni janji dengan boyfriend nak pergi tengok wayang apa semua, terpaksa cancel. Alah, apalah nanti ajak. Tapi percayalah, ini adalah satu peluang dan rezeki. Ini rezeki. Rezeki datang sini, kan? Okey, saya rasa itu saja. Akak pulangkan pada Farah. Alat tu. Dia kecil je. So gadget. Kalau kita tak nak letak Berat power bank lagi sebenarnya. Jadi kita boleh letak dekat bilik study kita. Berapa radius? 4. Boleh. Letaklah handbag pun boleh. Dalam kereta. Okey, dalam kereta lagi lebih tinggi radiasinya. Sebab dalam kereta kita macam-macam, kan, kita punya ni.
memang kita dah test lah. Jadi kita travel pula dalam kereta mestilah kita berjam-jam kan. Kalau tak travel pun pergi kerja berjam-jam lah. Masa tu kita berhadapan dengan radiasi sebenarnya. Ini adalah pollution halimunan sebenarnya. Tak nampak kan? Mana kita nampak, mana kita rasa. Tapi testimoni yang ramai orang dapat bila pasang ni tidur lena-lenanya. Maksudnya dia dapat deep sleep. Siapa yang ada masalah insomnia, ada masalah migraine, pembuangan, kita dah banyak dapat testimoni daripada produk ni lah. Ni ramai yang ni kan, pimple-pimple ni kan, hormon tak balance. Jadi banyakkan minum air dan insyaAllah kalau kita tidur pasang benda ni. Maknanya anak-anak main gadget pun tak ada masalah sebab kita terlepas daripada radiasi kan. First time dengar kan? Akak pun first time dengar. Yang paling best sekali produk ni tahu sebab apa MGAT ni? Sebabnya kita orang Malaysia ni adalah yang pertama. Dalam dunia tak ada lagi yang buat keluar MGAT ni. So kita kalau macam adik-adik semua yang start kenalkan pada orang, share pada orang pasal MGAT ni, menjadi orang yang pertama kata. MGAT dalam dunia. Berapa harga dia? Nanti kita cakap kat kedai makan ke depan. Okey ya. Itu nanti kita cakap. Jadi kita dah dapatlah ilmu pasal benda ni kan. So ingat kalau kita mula sekarang, kita akan jadi pioneer. Kita akan jadi orang yang pertama memulakan. Jadi jangan rasa macam alah ni mesti nak promote ni. No, jangan fikir macam tu. Apa yang kita fikir, kita akan attract benda tu. Jadi fikir baik-baik, kita akan attract orang di sekeliling kita pula yang nak juga apa yang kita nak. Jadi rasanya adik-adik semua dah jumpa Big Y ke? Masih tak jumpa lagi kan? Tak apa, akak faham. Big Y ni perlu masa panjang fikir. Tapi jangan ambil masa panjang sangat. Takut nanti orang lain dah start. Tengok-tengok nanti kawan yang tak datang sini, dia orang dah start dulu. Perkenalkan produk ni dah, kita dah melepas. Kita nak jadi orang yang tak awal. Okay? Suka dia. Okay guys, so alhamdulillah Farah suka tengok adik-adik yang macam dia orang macam sangat terbuka lah. Farah pujilah kalau anak-anak muda yang orang kata minded dia tak rasa macam malah lah promote. Dia tak ada macam tu. Rasa sangat-sangat bagus. Atas malam ni alhamdulillah nampaklah positif semua orang. Yang tu orang macam tu kita nak. Sebab kita kalau nak berjaya, kita kena cari orang yang circle tu positif. Supaya kita tak adalah jadi negatif. Orang negatif ni bukan toksik dekat diri sendiri sama, dekat orang keliling dia. Jadi bagus crowd malam ni. Alhamdulillah puan-puan yang datang pun. Terima kasih. Jadi kita ada sesi Q&A. Ada apa-apa nak tanya tak? Kena tak banyak tanya sebab bertanya ni orang kata luas lagi pemandangan. Tahu tak, orang macam akak hadir event banyaklah international event. Negara apa yang suka tanya soalan? Cuba teka. Obviously bukan Malaysia. Tahu tak siapa dia? Yes, betul. Orang India, dia tanya soalan sekecil-kecil benda sampai kita rasa macam dia ni nak tanya soalan ni. That's why orang India, dia orang punya kalau bab bisnes apa memang dia orang sangat tinggi. Nampak ni nak jadi ketua ni, bakal leader macam ni. Dah nampak lah. Kita dah nampak dah orang yang boleh. Bagus ni. Kena datang sini selalu. Ambil aura millionaire. Okey? Ada apa lagi tak nak tanya? Rasa apa nak tanya cepat? Nak tahu pasal apa lagi? Market India. Market India. Global lah Farah. Globally. Kalau ada kawan Oppa sekarang tahu hampa ni semua siapa yang minat sini, BTS semua kan. Jual tu dekat siapa tu? Jungkook. Apa tu? Ingat aku tak tahu siapa ada Jungkook. Apa cakap Jungkook? Okey, jadi tak ada apa-apa nak tanya jadi semua orang tak nak pergi market India, tak apalah. Bawa semua orang pergi market India. Tak apa, India dahsyat dia orang market dia. Jangan pandang ni dia orang ramai orang kaya. Shahrukh Khan ada? Ya, Shahrukh Khan. Rumah dia besar. Okey, jadi tak ada apa-apa dah. Ada apa nak tanya? Ada tanya apa? Okey, kat sini nak tanya siapa dia yang tak habis belajar lagi, yang masih belajar? Semualah. Belajar mana? You mana semua? Oh, semua tempat sama kan? Oh, lain-lain. Tapi semua ambil PTPTN ke? Tak ada. Jadi sendirilah. Saya sendiri. Scholarship. Bagus.
Tak ada PTPTN sini ya? Betul tak ada? Ada tak yang scholarship kena bayar balik ke macam mana? Yes, betul. Itu yang akak nak pesan. Belajar pandai-pandai. Jangan jadi macam akak. Keluar-keluar dah berhutang dengan PTPTN. Sak orang kata. Maaf eh. Jangan. Kita keluar jangan bagi ada hutang. Belajar pandai-pandai. Lepas tu bina kerjaya. Jadi orang yang berjaya. Okey? Jadi manakah semua orang tak ada nak tanya? Kak Farah pun tak tahu nak tanya apa. Jadi takkan tak nak tanya apa ni. Rugi ni. Ramai ni. So kita punya orang-orang hebat datang malam ni. Soalan kita tadi kat luar. Soalan satu kita kat luar. Ini pasal apa? Pasal produk ni nak tanya apa? Tak ada. Tak ada soalan kedua. Ada ready saya dah tahu dah. Yang apa lagi? Tak ada nak tanya, betul ni? Definitely siring ni sila ada dah kan. Ya. Okey, produk ni ada dekat Matrix tau. Dia memang letak kat Matrix. Nak tahu Matrix apa? Google lah. Korang pandai. Inovatif punya. Inovatif punya untuk ekspor produk ni. Ya, mana mesti nak tanya. Cepat sebenarnya. Dia ada. Okey. Dia ada USB kat sini. Letak je kat power bank pun boleh. Dia guna ni Type C sebenarnya. Nampak tak? Ada on gitu je lah. Dia on. Boleh power bank. Boleh bawa ke mana-mana sebenarnya. Boleh masuk dalam beg so kita pakai. Kan power bank berat lagi kan? Ringan je. Okey lagi? Tapi tadi tu lah soalan pasal apa yang tadi yang commission tadi kan. Nak go through balik aja. Boleh nanti boleh tunjuk. Confirm semua tak sempat tangkap. Ya. Betul. Itu tujuan dia sebenarnya. Apa kesan radiasi? Kesan radiasi. Cancer. Okey, paling utama tu antara yang senang lah kanser lah. Sekarang ni cakap pasal kanser bukannya kata 1000 orang seorang tak. Macam akak duduk sini, kadang orang yang datang sini kejap-kejap 10 orang datang satu mesti kanser, confirm. Semalam orang sakit kanser testis. Tahu kan? Tahu kan? Nampak tak? Muda lagi, dalam 30-an je. Kita banyaklah kita punya faktor-faktor sekarang, pemakanan semua kan. Kita macam radiasi ni tak nampak tapi kesan dia itulah. Lagi ada? Tak ada dah. Okey, tak apalah. Kita dah tak nak tangguh majlis sama-sama. Jadi terima kasih semua yang datang hari ini. Kurang lebih kami dari pihak Millionaire Hall ni minta maaf. Yang lebih daripada Allah kurang daripada kami. Jadi semoga kita semua dapat manfaatkan peluang yang kita ada hari ini. Grab jangan banyak fikir. Terus jalan buat. Jangan fikir orang lain. Fikir diri sendiri. Okey? Jadi ada lagi makanan kot kat depan. Boleh sembang-sembang, nak tanya apa lagi boleh. Okey, jadi sebelum sesi habis kita nak tangkap gambar dulu. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Tangkap gambar pusing aja. Sebab kita nak background sana. Kita pusing di sini. Tapi baik baik kecilkan ni kursi yang mana tak ada orang kita akan satukan supaya nampak ramai. Betul. Pusing ni saya ambil gambar. Alah. Tadi nak kawan kan buat live apa? Betul bagi nampak ramai. So orang nampak macam full house. Mak saya. Ada setengah berdiri. Yang perempuan duduk. Kasih. Ni nak play tu macam mana? Tak tahu. Play je lah. Main cepat kali. Mami macam tu sebut time lapse lah. Tak apa. Pandai gambar. Okey. Sampai sini je masuk. Kita tak masuk. Kosong lima. Ni tak boleh, kosong lima kembang. Mak semua tengah. Tak. Kita kat belakang. You all kena pegang benda ni. Mak depan. Lepas tu tepi yang perempuan tu, lelaki belakang. Oh, ingat kita kat belakang. Kita kat belakang. Habis yang lelaki pun semua belakang. Tak apa, dia orang duduk. Oh. Kita duduk belakang. Balance tak? Peace. Jangan panjang kerana je tak nampak. Kita tak Sini ni kosong. Tapi phone tu boleh 0.5. Kalau 0.5 pecah sikit gambar. Oh, ya.
Boleh lah tapi tak sharp. Ya. Rapat sikit kan sambil kita kecil. Tak payah satu. Kecil semua. Kan mana kecil-kecil semua. Oh, bawan Buang satu okey. Cantik sikit. Alright, cantik. Ngam. Alright. Balance kan? Abang Haji? Bang Haji. Tak nak. Kasih. Buat nilai. Okey. Okey. Mana M kan? Pasal M kan? Kita tunjuk. Okey. 1, 2, 3. Okey, semua buat tangan macam ni. Good. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Okey, video sikit. M guard. Jap. Okey. Boleh? Boleh? Ah. Okey, 1, 2. Dia sebenarnya M guard ni dia punya tema dia change your environment, Environment. change your life. Okey. Belakang itu change water kan? Jadi seorang sebut change your environment. Change your environment, change your life. Seorang cakap M guard. Okey, nak cakap M guard? M guard. Apa mana? Kita semua cakap change your environment, change your life. Boleh? Okey. Cuba test dulu. Okey. Test dulu. Test dulu. M guard. Change your environment, change your life. Okey, bagus. Semangat Okey. Change your environment, change your life. Okey. 1, 2, 3. M guard. Change your environment, change your life. Semula lagi lah. Semula. Kita nak masuk YouTube ni. Sini. Okey, sekejap Okey. Okey, 1, 2, 3. M guard. Kenapa macam iklan produk? Enggak. Macam Yusof Tayyip punya iklan. Tak boleh. Okey, serius. Okey. Try dulu. Okey, ready? 1, 2, 3. M guard. Change your environment, change your life. Yeay. Okey, terima kasih. Kita makan. Ada apa pertanyaan lagi? Dah makan tadi. Ada lagi makanan? Aduh, yai. Mami. Off eh? Kita tengok